الحمد لله القائل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأهل بيته أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersama-sama berazam kuat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersungguh-sungguh hati, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan pula segala larangannya. Mudah-mudahan saudara kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Khutbah menyeru, khatib menyeru pada hari ini, jamaah memberi perhatian menghayati khutbah yakni yang bertajuk langsaikan hutang. Hadirin yang dirahmati Allah. Islam mengharuskan seseorang berhutang duit dengan orang lain ataupun institusi kewangan Islam kerana tidak semua orang mempunyai kecukupan wang dalam kehidupan seharian atas pelbagai faktor. Manusia itu pelbagai latar belakang. Ada yang kaya dan ada yang memiliki aset banyak dan ada pula yang tidak cukup untuk keperluan harinya. Maka dengan itu, yang mempunyai kekangan keuangan ada keperluan untuk membuat pinjaman dan pembiayaan. Dengan syarat ia bukan untuk tujuan bermewah-mewah dan mestilah menjauhi riba. Bahkan syariat Islam menggalakkan pula bagi yang berkemampuan untuk memberi hutang sebagai cara ia menolong sesama manusia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa am mu'min kurbatan min kurabil dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'assir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Mafhum hadis, sesiapa yang melepaskan kesusahan mukmin yang lain, yakni mukmin daripada segala kesusahan ataupun kesukaran di dunia, maka Allah akan melepaskan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Dan sesiapa yang memudahkan orang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya pula di dunia dan juga di akhirat. Riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua sedia maklum bahawa dunia ini dilanda penularan wabak COVID-19. Ia telah merebak termasuklah ke negara kita. Wabak ini bukan sahaja memberi impak, yakni impak negatif terhadap kesihatan manusia, bahkan ekonomi negara telah turut terjejas berikutan pelaksanaan PKP bermula daripada bulan Mac yang lalu.
Ramai dalam kalangan kita yang terkesan dan mengalami kesempitan wang apabila sumber pendapatan mereka mula terjejas kerana gaji dipotong dan juga ada yang hilang punca pendapatan. Saudara, menjangkakan kesulitan ini, iaitu kesulitan yang dihadapi sejak awal pelaksanaan PKP tempoh hari, maka pihak kerajaan telah mengumumkan pemberian moratorium, iaitu penangguhan pembayaran semula, iaitu ansuran pembayaran secara automatik selama 6 bulan. Langkah ini bertepatan dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang di dalam penghidupannya. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah, langkah PKP yang diambil oleh pihak kerajaan telah membuahkan hasil. Aktiviti ekonomi semula di negara kita juga sedang dalam proses pemulihan. Tempoh penangguhan pembayaran ansuran pembayaran yang diberikan juga telah hampir tamat, bermula pada bulan Oktober ini. Kita perlu menyambung semula pembayaran ansuran pembiayaan seperti biasa. Justru itu, bagi memudahkan urusan keuangan kita semua, khatib ingin berpesan dirinya dan juga saudara-saudara yang hadir menasihatkan sidang jemaah juga supaya segera membuat persiapan. Usahlah tunggu sehingga tamat tempoh moratorium itu, maka ambillah langkah-langkah persiapan bermula dari hari ini, saudara. Yang pertama, contoh tindakan yang hendak kita ambil, yang ini menyemak semula kedudukan keuangan untuk keperluan harian kita. Kemudian menghubungi pihak bank untuk menyemak bayaran ansuran bulanan yang tertangguh yang perlu dijelaskan selepas tempoh moratorium itu tamat. Kemudian berbincang dengan pihak bank tentang pelan bayaran ansuran pembayaran semula yang baru bersesuaian dengan kemampuan tiap-tiap masing-masing. Sekiranya perlu, ataupun yang keempat, mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi-agensi kerajaan seperti agensi kaunseling ataupun pengurusan kredit bagi individu pada skim resolusi, iaitu untuk mendapatkan satu solution pembayaran hutang, sama ada hutang besar, hutang kecil, juga bagi PKS, iaitu pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana. Saudara yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita ni semua umat Islam, persediaan awal perlu dilakukan bagi memudahkan kita melunaskan hutang itu, saudara. Sebaliknya, pembiayaan yang telah kita ambil, lansaikanlah hutang itu menjadi tanggungjawab kita dan usahlah bertangguh-tangguh kerana ia merupakan perbuatan zalim. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, junjungan kita bersabda, matlul ghani zulm, artinya melewat-lewatkan bagi orang yang berkemampuan daripada menunaikan hak membayar hutang itu adalah satu perbuatan zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasul SAW juga pernah mengkhabarkan berkenaan dengan pertolongan Allah kepada golongan manusia yang mempunyai niat yang tulus untuk membayar hutangnya kembali, sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa bersabda Nabi SAW, mafhumnya, sesiapa yang mengambil harta orang lain, yakni berhutang dengan niat ingin membayarnya kembali, Allah akan menolongnya dalam membayar hutang itu kembali. Namun, sesiapa yang mengambilnya dengan niat untuk menghilangkan dan melenyapkannya, maka Allah akan menolong menghilangkan ataupun melenyapkannya. Riwayat Al-Bukhari.
Peri pentingnya membayar hutang ini, saudara, telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat Al-Quran, bahawa pembahagian harta pusaka kepada waris yang berhak hanya boleh dibuat setelah dilaksanakan wasiat dan dilunaskan hutang yang ditanggung oleh si mati. Malah baginda Nabi SAW juga pernah enggan, yakni menolak mendirikan solat jenazah ke atas seorang yang masih menanggung hutang kepada manusia lain. Sehinggalah datang seseorang sahabat Nabi yang sanggup menjadi sebagai penjamin ataupun kolektoral untuk melunaskan hutang tersebut. Barulah baginda bersedia meneruskan solat ke atas jenazah berkenaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati intipati khutbah sebagai panduan kita bersama, insya-Allah. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa segala musibah merupakan satu bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla, bertujuan menguji keimanan, iaitu terhadap hamba-Nya. Umat Islam hendaklah memahami bahawa berhutang, mengambil pembiayaan merupakan satu bentuk muamalat yang hanya diharuskan, manakala membayar balik pembiayaan itu adalah dituntut oleh syarak, artinya diwajibkan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berdisiplin untuk melunaskan tanggungjawab hutang tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni pinjaman yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan dan yang meluaskan pemberian rezekinya, dan kepadanya lah juga kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.